Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan buka muka surat ataupun helaian kita yang keempat, tuan-tuan tengok ni, helaian kita yang keempat saya besarkan sebentar. Ya, tuan-tuan akan nampak helaian kita yang keempat. Tuan-tuan buka helaian yang keempat. Ya, nanti tuan-tuan akan nampak tajuk dia yang besar ialah isim dan jenis-jenisnya. Ya, isim dan jenis-jenisnya. Yang tu yang saya nak tuan-tuan buka hari ni. Jadi saya akan sebut ini jenis-jenis isim tajuk ni. Isim dan jenis-jenisnya. Ini semua isim biasa tuan-tuan Yang mana jenis-jenis isim biasa ni, yang ni selain daripada yang tuan-tuan biasa jumpa dekat dalam Al-Quran tau. Kalau tuan-tuan biasa jumpa dekat dalam Al-Quran tu, yang jenis kalau marfu' pakai dhammah, kalau mansub pakai fathah, kalau majrur pakai kasrah. Yang ni saya nak jelaskan, kadang-kadang isim dia datang dalam bentuk yang lain. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk jamak muzakkar salim. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk jamak muzakkar salim. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk jamak muannas salim. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk musanna. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk kelompok isim 5 tuan-tuan Jadi kalau keempat-empat jenis ni tuan-tuan, dia tidak marfu' pakai dhammah tau. Dia tidak berpangkat marfu' pakai dhammah macam biasa. Dan dia tidak mansub pakai fathah macam biasa. Dan dia tidak majrur pakai kasrah macam biasa. Sebab tu saya minta tuan-tuan, masa kita belajar marfu', mansub dan majrur tu, saya nak tuan-tuan betul-betul fokus supaya tuan-tuan faham supaya tuan-tuan tahu dan biasa guna. Jadi bila kita masuk dalam bab ni ataupun bab yang terakhir sebelum kita masuk peringkat ketiga ni, jadi bab marfu', mansub dan majrur tu tuan-tuan dah mahir. Sebab tu saya suruh juga tuan-tuan fokus kepada pembelajaran marfu', mansub dan majrur. Baik tuan-tuan sekarang ni cuba tuan-tuan tengok, fokus kepada jamak muzakkar salim dulu So jamak muzakkar salim ni tuan-tuan, dengar apa dia jamak muzakkar salim? Macam tuan-tuan selalu jumpa lah orang-orang Islam, orang-orang kafir muslimina, kafirina, saimina, saimuna, kafirina, kafiruna, mu'minina, mu'minuna, muslimina, muslimuna, orang-orang Islam, orang-orang kafir, orang-orang beriman Okey, dia sebenarnya muslimina, muslimuna dua-dua makna sama tuan-tuan. Dua-dua makna dia orang-orang beriman, orang-orang beriman. Kalau muslimina, muslimuna orang-orang Islam dua-dua makna dia orang-orang Islam. Kalau mu'minina, mu'minuna dua-dua makna dia orang-orang beriman. Kafirina, kafiruna dua-dua makna sama tuan-tuan, orang-orang kafir. Saimina, saimuna dua-dua makna sama, orang-orang berpuasa Baik, kalau dua-dua makna sama, kenapa mesti kita satu pakai waw, satu pakai ya? Ni kita fokus pada waw dengan ya. Nun ni tuan-tuan jangan sebut Nun ni dia memang sentiasa ada dan sentiasa berbaris atas. Yang kita nak fokus kepada kalimat ataupun huruf sebelum daripada nun ini sama ada ya, kadang-kadang waw Jadi muslimuna, muslimina, kafiruna, kafirina, saimuna, saimina. Kadang-kadang pakai una, kadang-kadang pakai ina So waw dan ya ni dia yang dia akan ubah Okey tuan-tuan masih bila Allah akan pakai waw nun, una? Semasa dia berada dalam keadaan marfu'. Nampak? Selalunya kalau kalimat itu marfu' pakai dhammah, betul tak? Al-kitabu bu 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 bu, al-masjidu du 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 du, kan ujung dia baris depan kan. Tapi kalau dia jamak muzakkar salim tuan-tuan, dia tak pakai dhammah tau, dia pakai waw. Contohnya al-muslimuna, al-kafiruna, al-saimuna, nampak? Dia pakai waw. Masih bila? Masih dia marfu'. Nampak? Kalau dia sedang berpangkat mansub ataupun majrur, Allah akan pakai ya. Muslimina, kafirina, saimina. Nampak? Dia kalau isim biasa, kalau dia mansub kan pakai fathah. Nampak kat sini? Kan pakai fathah. Al-masjidah, nampak? Al-masjidah kalau dia sedang berpangkat majrur, al-masjidi. Kalau kalimat kitab, al-kitabah. Kalau mansub, kalau majrur, al-kitabi. Betul ke tidak? Tapi kalau jamak muzakkar salim masih dimansub, kita baca muslimina atau al-muslimina. Kalau di majrur pun al-muslimina. Kafirina ni pun kafirina. Bila nak pakai kafiruna masih di marfu'. Masih di marfu' pakai waw una. Tapi masih dia mansub dan majrur pakai ina. Ya nun. Faham tuan? Jadi kalau jamak muzakkar salim, inilah kaedah dia tuan-tuan, nak memarfu'kan dia, nak memansubkan dia dan nak memajrurkan dia. Kadang-kadang pakai muslimuna, kadang-kadang pakai muslimina. Kadang-kadang pakai kafiruna, kadang-kadang pakai kafirina. Faham tak tuan-tuan Okey, kalau jamak muannas salim macam ni nanti kita bahas pada pertemuan kita akan datang.
Apa pula penambahan dia? Begitu juga dengan musanna, macam mana pula penambahan dia? Dan macam mana pula kalau dia kelompok isim 5? Apa dia kelompok isim 5 dan bagaimana kita nak memarfu', memansub dan memajrurkan dia? Nanti kita bahaskan kemudian. Hari ni kita fokus kepada jamak muzakkar salim dulu. Jamak muzakkar salim ni tuan-tuan, fokus yang ni je dulu tuan-tuan. Dia ada dua jenis, kadang-kadang Allah pakai una, kadang-kadang Allah pakai ina. Hari ni baru tuan-tuan tahu kenapa kadang-kadang ya, kadang-kadang waw. Betul ke tidak? Okey, cuba kita ambil ayat Quran tuan-tuan, kita fokus pada ayat Quran. Ni ayat yang pertama kita bahaskan hari ni tuan-tuan. Tengok hujung ni, hujung muka surat yang kedua ni tuan-tuan. Ulaika humul muflihuna. Cuba tengok ni. Ni surah Al-Baqarah kan? Wa ulaika humul muflihuna. Wa ulaika humul muflihuna. Wa dan ulaika orang-orang itu, hum maknanya mereka, al-muflihuna orang-orang yang berjaya. Al-muflihuna maknanya orang-orang yang berjaya. Ni jamak muzakkar salim ni tuan-tuan. Ni jamak muzakkar salim. Baik, penambahan dia dekat sini una ke ina tuan-tuan. Penambahannya ialah una, maknanya dia sedang berpangkat marfu'. Kan, orang-orang yang berjaya ini ya. Kalimat jamak muzakkar salim ni isim biasa. Jadi dia sedang berpangkat marfu'. Biasanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa kalimat-kalimat yang sebelum ni kita bahas ya. Kalau kalimat itu sedang berpangkat marfu', dia akan pakai dhammah di hujung, betul ke tidak? Jadi kat sini kenapa tak baca al-muflihunu ustaz? Tak boleh, ni jamak muzakkar salim. Kalau dia sedang berpangkat marfu' kena pakai una, nampak, kena pakai waw ni. Una, al-muflihuna. Dia kadang-kadang kan tuan-tuan jumpa muflihuna, kadang-kadang muflihina kan. Saimuna, saimina, kafiruna, kafirina, mu'minuna, mu'minina, muflihuna, muflihina. Tapi di sini Allah pilih waw. Kenapa? Sebab dia berada dalam keadaan marfu'. Betul ke tidak tuan-tuan? Ni dia berada dalam keadaan marfu'. Jadi kalau kalimat jamak muzakkar salim yang sedang berada dalam keadaan marfu', maka Allah akan pakai waw nun. Okey, kita ambil dari contoh lain. Contoh yang kedua. Cuba tuan-tuan buka muka surat sebelah saja. Tengok ayat yang bawah sekali. Uiddat lil kafirin. Kita ni. Bawah sekali tuan. Uiddat lil kafirin. Tengok ni. Uiddat lil kafirin. Ayat bawah sekali muka surat yang keempat. Cuba buka. Uiddat lil kafirin. Uiddat maknanya ia telah disediakan. Uiddat ia telah disediakan ataupun ia telah dijanjikan lil kafirin, untuk ataupun bagi orang-orang yang ingkar ataupun orang-orang yang kafir ya. Okey, li ni kan haraf jar, betul ke tidak? So haraf jar kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia, betul ke tidak tuan? So kalimat haraf jar ini lil kafirin, lil ni kalimat selepas dia ialah al kafirina, betul ke tidak? Jadi ni haraf jar, kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. So isim selepas dia ialah kafirina. Ini jamak muzakkar salim. Betul ke tidak? Orang-orang kafir al-kafirina, jamak muzakkar salim, betul ke tidak tuan-tuan? So kalau jamak muzakkar salim ya, kalau dia nak berbaris bawah, dia nak berpangkat majrur, Allah akan pakai apa? Saya tak nampak pun ustaz al-kafirini. Memang tak ada jamak muzakkar salim. Nun ujung ni memang confirm sentiasa akan berbaris atas. Jadi mana tanda dia sedang berpangkat majrur ustaz? Sebelum ni kan saya nampak dia haraf jar. Okey, jawapannya ialah untuk jamak muzakkar salim, kalau dia berpangkat majrur, dia kena pakai ya. Sebab tu kat sini tuan-tuan jumpa kafirina bukan kafiruna, dia pakai ya. Nampak ni? Ya. Nampak kan? Tuan-tuan ingat tak tadi saya jelaskan kalau jamak muzakkar salim, nanti saya bawa balik benda ni. Kalau jamak muzakkar salim sebentar ya. Kalau jamak muzakkar salim ya, dia masih dia marfu', Allah akan pakai waw. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Kalau masih dia sedang mansub dan majrur, Allah akan pakai ya. Lil kafirina kan dia sedang majrur. Allah pakai apa tuan-tuan? Allah pakai ya lah. Sebab tu tuan-tuan nampak lil kafirina ni Allah pakai ya. Okey ke tidak? Faham ke tidak? Okey, apa kata kita ambil satu lagi tuan-tuan Kita ambil muka surat sebelah saja. Tuan-tuan ambil muka surat yang ketiga pula. Wa ma kanu muhtadina. Ni ada soalan kuis kita dekat sini. Tuan-tuan tolong jawab Wa ma kanu muhtadina. Wa dan ini ialah kalimat haraf ataf penyambung cerita. Ma tidaklah Ini ialah kalimat haraf nafi Haraf nafi. Kemudian kanu telah adalah mereka kanu. Ini kita tuan-tuan dah belajar gitu Kanu nak kepada subjek dan khabar, itu kita bahas, kita dah bahas hari itu, nanti kita akan bahas lagi perkara ni. Tuan-tuan So ganti nama diri yang ada dekat dalam kanun menjadi subjek dia. Ni khabar dia. Al-muhtadina. Baik, ini sebenarnya dia sedang berpangkat mansub tuan-tuan. Kalimat ini
Ini dia sedang berpangkat mansub. Jamak muzakkar salim ni tuan-tuan, orang-orang yang mendapat petunjuk, muhtadina. Orang-orang yang mendapat petunjuk, muhtadina. Ini jamak muzakkar salim. Sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan, kalimat ini dia mansub dengan apa? Ni jamak muzakkar salim tau. Biasa tuan-tuan jumpa mansub dengan fathah kan? Saya nak tanya, ini jamak muzakkar salim, dia mansub dengan fathah ke ataupun dengan benda lain? Tuan-tuan tolong jawab dengan saya. Ini jamak muzakkar salim, dia mansub dengan benda apa? Adakah dia mansub, tanda mansub dia fathah atau tanda mansub dia benda lain? Tuan-tuan tolong jawab dan hantar pada saya di 010-817-3131. Ya, saya nak dengar jawapan tuan-tuan. Tolonglah jawab dengan betul. Muhtadina, kalimat ini ialah kalimat jamak muzakkar salim. So kalau jamak muzakkar salim, dia sedang berpangkat mansub ni. Ni dia tengah pangkat mansub. Jadi manakah tanda yang menunjukkan kalimat jamak muzakkar salim ini sedang berpangkat mansub? Mana tanda mansub dia? So tolong jawab dan hantar ke nombor yang saya sebut tadi 010-817-3131. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.